Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini saya dalam tugasan di Kiram Travel Tanjung Malim tu apa? Tu rasalah suasana pejabat di Tanjung Malim ni macam mana Kiram Travel. Sebab Kiram Travel ni dia ada banyak cawangan terutama di cawangan utara. Jadi di cawangan utara pun kita ada lebih 12 cawangan dan kita buka banyak cawangan ni sebab kita nak memudahkanlah para jemaah kita untuk berurusan untuk menunaikan umrah dan juga apa-apalah yang berkaitan tu berkenaan dengan umrah, pelancongan dan bermacam-macam lagi yang kita buat pada haji, yang untuk buat akikah korban di India pun kita ada buat. Cuma petang ni insya-Allah saya nak kongsikan sedikitlah Kiram Travel Tanjung Malim ni keadaannya dalam pekan bandar Tanjung Malim ni di alamat Taman Permai Jalan Ketoyong Tanjung Malim. Kita pejabat di tingkat atas, di tingkat 2, dan di bawah kita ni adalah satu kedai Pro 2 lah, jualan kereta Pro 2. Okey, bagi yang mana-mana yang masih belum tak tahu lagi, kita punya tak pas orang kata apa tak tahu kewujudan Kiram Travel di Tanjung Malim, bolehlah datang jumpa dengan staf-staf di sini, insya-Allah. Mungkin saya ada sini tak lama, tapi kita ada staf di sini yang menguruskanlah Kiram Travel di Tanjung Malim. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, jadi kita terlibat dengan package Kiram Travel ni, terlibat dengan package umrah sejak tahun 2010 lah. Ada yang mengenali, ada yang masih belum kenal, tak sama macam syarikat-syarikat lain, ada yang dah kenal dah kan. Cuma Kiram ni masa 2010 tu masih lagi orang kata apa, dalam 10 ke 20% lah jemaah mengenali Kiram Travel. Sekarang ni insya-Allah lah, alhamdulillah kita tengok dengan penambahan cawangan-cawangan Kiram Travel di seluruh Malaysia, dengan meningkatnya jemaah-jemaah umrah yang kita uruskan, Kiram uruskan ni, lebih pada 40,000 jemaah setiap musim. Jadi bagi saya dah 70 ke 80% rakyat Malaysia ni mengenalilah Kiram Travel. Apa yang kita kenal dengan Kiram Travel sekarang ni sejak tahun 2016 berkenaan dengan kita punya penginapan. Hotel kita di Mekah, hotel kita di Madinah, dengan harga kita yang berpatutan lah untuk bagi golongan-golongan yang tak berkemampuan. Contoh golongan tak berkemampuan ni itu macam golongan B40 lah. Maknanya kita tak letakkan harga ni dengan keadaan hotel, dengan keadaan package penerbangan kita, dengan keadaan package apa-apalah yang ni, maknanya kita tengok tak menyusahkan lah, kita tak membebankan para jemaah kita. Dia bayar harga sekitar 5,000 ke 6,000 untuk low season, dan kalau ada terbang untuk peak season ni bermaksud penerbangan pada musim cuti sekolah. Pada musim cuti sekolah tu dia mahal sikit lah, dia kurang dalam 6,000 ke 7,000. Dia takkan lebih daripada 7,000 lah, kecuali jemaah tu ada tambah macam-macam lah. Dia nak upgrade bilik ke, dia nak upgrade flight penerbangan ke, itu terpulangkan jemaah. Tapi kalau dia ambil secara basic, dia tak tinggi mana, lebih kurang sekarang ni 6690. Okey, itu sedikit pengenalannya kita dengan Kiram Travel. Jadi kita ada dekat Tanjung Malim ni lebih kurang dah 6 ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun, dan jemaah-jemaah yang mendaftar dengan Kiram Tanjung Malim ni sekitar 1,000 orang lah lebih kurang. Walaupun tak capai lagi kalau rekod kita tak capai lagi 1,000 orang, tapi insya-Allah kita cuba wawarkanlah kepada penduduk-penduduk di kawasan yang terdekat lah. Contoh Tanjung Malim ni dia ada Berang, dia ada Kuala Kubu, dia sepadan dengan Selangor. Jadi kita boleh ambil dua negeri, negeri Perak satu, negeri Selangor satu, sebab dia dalam sempadan. Kuala Kubu,
masuk ke Rawang ke apa semua tu, bolehlah berhubung dengan kami di pejabat tiram travel di Tanjung Malim. Okey, cerita berkenaan dengan package-package yang kita dah jalankan sebelum-sebelum ni. Jadi sekarang ni kita nak menambahkan lagi kualiti kita punya syarikat dengan kita nak melantik seberapa ramai yang berminat untuk tambah jana pendapatan, untuk tambah dia punya sumber rezeki keluarga dia. Dia bolehlah datang pejabat, merujuk balik pada pejabat, dia boleh menjadi wakil ataupun sebagai mutawif atau mutawifah. Dia tak susah sangat, dia tak susah. Cuma untuk kita libatkan diri dengan wakil dan mutawif ni, kita perlu hadiri bengkel atau kursus lah. Kursus bengkel kita yang kita anjurkan. Sekarang ni musim umrah dah tak jalan. Kita berhenti seketika disebabkan oleh wabak COVID-19. Jadi buat masa ni kita cuba untuk mencari bakat-bakat mutawif baru, wakil-wakil baru yang orang kata apa, yang masih lagi, yang baru lepas kan masalah COVID ni pun, masalah kerja pun salah satu sebab banyak pengangguran di Malaysia. Jadi kita cuba libatkan mereka lah. Kalau yang berminat boleh hubungi kami. Dan sejak bulan Ogos kita dah laksanakan di beberapa tempat, contoh di Langkawi, Sungai Petani, Ipoh, Kota Baru. Dan untuk bulan 9 ni insyaAllah kita akan jelajah di Sabah dan Sarawak insyaAllah, untuk kita dapatkanlah seberapa ramai wakil-wakil syarikat. Wakil-wakil syarikat ni tujuannya kita tubuhkan untuk memudahkan jemaah lah. Maknanya kadang-kadang jemaah kalau di kawasan kampung pendalaman ni susah juga untuk mempercayai untuk nak datang ke pejabat ke apa semua. Jadi wakil-wakil ni dah akan main peranan untuk wawarkan pakej-pakej umrah yang akan datang bersama Tiram Travel. Okey, jadi bila kita dah libatkan diri sebagai wakil syarikat, insyaAllah ada manfaat, ada benefitnya, ada benefit yang kita akan beri kepada setiap wakil ni. Nanti benefit-benefit ni kita akan maklumkan dalam bengkel lah. Kita tak boleh nak umum sini sebab dia terlalu umum lah untuk semua pengetahuan. Okey, jadi yang akan datang insyaAllah 12 September kita buat di Kuching, 19 September kita buat di Tawau dan 26 September kita buat di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, warga Tanjung Malim, sebarang pertanyaan boleh komen di live saya ni, insyaAllah saya akan cuba bacakan. Saya cuma live hanya sekitar dalam 15 ke 20 minit itu je. Kalau ikutkan cuaca sekarang ni setiap petang mendung nak hujan, jadi keadaan di sini agak dingin lah, agak sejuk. Jadi bagi seronok lah bagi kita ni. Kalau cuaca panas ni orang kata apa, kita tak selesa. Jadi cuaca sejuk, insyaAllah badan kita rasa selesa lah sikit. Saya orang Kedah, dan baru saja bertugas kat sini. Lebih kurang dalam seminggu. Saya bertugas dekat Tanjung Malim, insyaAllah sampai hujung bulan ni saya akan berada di sini untuk bantu apa yang patut bagi jemaah-jemaah Tanjung Malim. Bagi wakil-wakil yang nak berhubung dengan pejabat boleh terus jumpa dengan saya lah di Tanjung Malim ni. InsyaAllah kita ada tempat lah untuk wakil-wakil kita. Sebabnya bila kita dah ada ramai jemaah, bermakna kita perlu tambah kita punya tenaga kekuatan kita. Nak membantu menguruskan ni bukan satu kerja yang mudah lah. Jadi sebab tu kita nak libatkan ramai wakil. Wakil-wakil ni juga boleh juga terbang menunaikan umrah bersama-sama jemaah sebagai mutawif atau mutawifah. Itu pun bergantung kepada bakat yang ada lah, ilmu yang ada di dada. Kita akan pemilihan mutawif ni dia ada saringan-saringan yang berikutnya lah. Jadi kita bukan ambil mutawif Tiram Travel ni tangkap muat.
Jadi kita ada tapisan-tapisan untuk kelayakan untuk menjadi wakil dan untuk menjadi muntawif. Kalau jadi wakil tu mudah aja. Nak jadi wakil maknanya kita cari jemaah, kita offer, kita daftarkan dia, kita menguruskan dia untuk terbang. Itu selesai. Kalau muntawif ni dia kena selesaikan apa yang tak selesai lah. Contoh jemaah terbang bersama muntawif, jemaah menunaikan umrah bersama muntawif, jemaah keluar ziarah di Madinah atau di Mekah bersama muntawif. Itu tugas-tugas muntawif pula. Dia akan jaga makan minum muntawif, dia akan jaga dari segi kesihatan, dari segi ibadat jemaah. Maknanya wakil dengan muntawif ni salah dua kerja lah maknanya. Muntawif satu kerja, wakil pun satu kerja. Jadi apa yang saya nak maklum sini, bila kita dah ada ramai jemaah, sebab tu kita perlukan waktu yang ramai. Sebabnya kita nak tambah lagi kekuatan kita untuk memudahkan jemaah berurusan dengan kita. Salam ya Haji. Baik Alhamdulillah. Salam. Yang lain cuti. Oh, cuti. Okay bang, cuti ibu nak buat bayaran sekolah dia. Mengapa dia? Aku ni ada ni COVID. Sekarang ni COVID ya? COVID sekarang ni kita tak apa-apa berita lagi. Sebab tak jalanan ni. Setakat lah sampai kita masih lagi kekal bulan 11. Bulan 11 itu pun kita tengok keadaan lah, sebab PKPP kita kan sampai 31 Disember kan. Jadi kita nak beritahu flight jalan bulan 11 pun tak berani ke. Sebab dia melibatkan dua negara. Contoh kalau macam Saudi terima jemaah umrah, Malaysia tak benarkan kita keluar, tak boleh juga. Tapi so, pembayaran Dan sekarang ni Haji terbang bila ni? Kita akan check tu. Sebelum ni daftar dengan siapa? Laili ke? Puan eh? Impos dah bagi impos? Ya. Impos dah bagi ke? Yang ni. Ya? Ini resit je. Resit ni. Tak bagi pun. Oh, impos tak bagi ya? Tak. Tak apa, saya check. Nak terbang dah seorang je. Kalau ikut apa 8 Mac. Ni nak buat bayaran apa bayaran full? tanya. Kalau bayar full kan. Dia lah kalau nak bayar full dia tak bagi. Kita simpan dulu lah kita biar kita parking deposit dalam kita punya account tak bagi. Sebab nama kita dah ada dah. Ya, kita dah ada daftar dah. Kita booking dah. Biasanya selalunya bayaran full payment ni kita ambil 2 bulan sebelum. Kalau flight tu betul-betul confirm 2 bulan sebelum datang pejabat buat serahan pasport, gambar visa, suntikan, lepas tu terus buat bayaran payment visa syarikat buat. Syarikat buat. Yang ni kira Kira. Kira dia biasanya dia akan pergi dengan Alphard kan. Tak, tiram tu buat sendiri. Buat sendiri Kita dah ada sendiri dah. Kita banyak guna fly Asia macam yang ajar booking pun sini fly Asia. Tahu ni ajar booking flight apa? Package dia macam mana apa semua. Kalau ikut ni flight Asia tarikh 8 Mac. Sikit lah dunia. Asia dia perbezaan seat ni lebih kurang lah sama. Asia, Saudi dia beza sikit lah, beza dalam 2 inci tu je. Tapi kalau tapi musim depan Asia kalau dia lepas COVID ni kalau dia tak buat perubahan, dia akan buat penerbangan direct Madinah. Itu lebih menyenangkan jemaah lah kata kalau penerbangan direct Madinah ni. Kalau Saudi dia turun Jeddah, nanti balik pun Jeddah juga. Jemaah naik bas 2 kali. Kalau Asia kalau hajah pilih masuk Madinah dulu, ambil flight direct Madinah. Kalau nak masuk buat umrah dulu, ambil flight direct Jeddah. Nanti dia masuk Mekah dulu baru balik Madinah. Tapi ni semua dah private dah. Kita boleh atur ni, kita nak tahu macam mana. Kita ikut jemaah. Jemaah nak terbang ke Mekah, kita cari tarikh masuk Mekah dulu.
Oh. Lepas Madinah kita cari tarikh masuk Madinah dulu. Duduk mana ni? Duduk sekat ni juga? Kat mana? Tanya Malim ke? Dia bukan orang sini. Oh, ya, Sebatan. Ah. Sebatan. Saya orang Kedah. Mas tugas Saya buat ni. kerja sini. Buat kerja Buat ni. ni kan? Tak, saya sementara je. Macam, Saya cawangan dia Ustaz. oh, ni ganti orang lah. Orang Ni ganti orang. pokok tu. Tapi kepada kecil. Dan saya beras kan. Kalau itu yang apa lain. Pergi seorang aje lah. Ni, suami ke? Bos. Oh, bos. Kerja dengan bos. Maknanya bos belanja lah ni. Belajar. Kalau kita tak tahu, saya tengok. Dia pun mesti fikir apa ni. Grupnya dia dah. Itu main kata, main dua-dua sekali kan. Bos ni nak ganti. Ya. Kerja apa? Bos ni buka restoran Western. Kat tengah kata. Jadi kerja dengan bos. Kerja lama kan ni. Baru lagi. Cerita. Isi lambat sikit. Kalau ikut memang dah daftar dah, tak ada salah dah. Nama dah ada dah. Nama dah ada dalam. Tu yang besar kan? Setakat lah ni, setakat hari ni harga yang kita masukkan sebelum ni, kita tak buka pengiraan sepenuhnya lagi. Sebabnya kita tak dapat lagi harga hotel musim depan macam mana, harga flight musim depan macam mana. Dan keadaan VAT, apa dah kos cukai nak masuk Saudi. Kan dalam paper 2-3 minggu lepas, 2 minggu lepas lah ada tulis package umrah mungkin ada kenaikan 10 hingga 25%. Jadi kita tak tahu lagi macam mana. Kadang-kadang dia melibatkan kos visa, melibatkan kos hotel apa semua. Kita akan balance semula lah. Dekatlah yang dalam yang kita daftar ni harga dia 5690 tu. Ni baru harga sementara. Harga kita parking. Ya? Tak confirm lagi. Harga ni kita tak agak juga. Kita ambil data lama. Harga mengikut data yang sebelum COVID. Maknanya harga yang selepas ni kita tak tahu lagi macam mana. Ni kita ambil harga data ikut data lama lah sebelum berlakunya COVID ni. Sebab Arab Saudi pun Jepun pun terjejah teruk kan. Takut kita nak sign agreement untuk musim depan nanti, dia naikkan kos. Jadi kita tengok balik lah dengan jemaah ni. Yang kita risaukan kos yang bukan hotel lah. Kos contoh kos visa. Kos yang kerajaan Arab Saudi kenakan terus kat kita ni. Macam tahun lepas kan Arab Saudi naikkan harga visa 350. Jadi yang jemaah terlepas semua kena bayar 350. Itu memang wajib. Kita nak beli visa, harga visa tu pun naik. Tapi setakat lah ni harga tu dah kita masukkan. Harga visa kita guna sekarang ni kita guna harga visa pelancong, bukan harga visa umrah. Dengan silap faham lah. Nanti kalau macam makcik nak tukar pergi harga visa umrah, kena tambah duit lagi. Dekat lah visa nak masuk Saudi, visa pelancong boleh. Visa umrah pun boleh. Tapi disebabkan harga, kita akan guna visa pelancong sebab dia lebih murah. Kalau nak ambil visa umrah, kita kena tambah lebih kurang dalam RM220 lagi. Kalau nak masuk kos visa umrah. Buat sesuatu. Kita dah masuk harga visa, tapi kita masuk harga visa yang murah, harga visa pelancong.
Jadi kalau makcik nak tukar pergi visa umrah, kena tambah duit Kalau makcik kata tak apa, saya pakai visa pecuan tak apa. Jadi tak ada tambah duit visa lah. Pakai harga tu je lah. Sebab kita ada dua visa ni, dua-dua boleh buat umrah. Cuma dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Selalunya visa umrah ni, setakat kekurangan dia sekarang ni, apa dia kelebihan dia, kita punya perubatan kita percuma sana. Visa pelancong dia tak cover perubatan. Sebab tu dia murah. Tapi bila kita ambil visa umrah, kena tambah 2 hotel ke. Tu untuk insurans perubatan percuma kat sana. Yang 2 hotel tu. Dan setakat lah kita jiran ni cuba nak buat macam skim insurans lah. Maksudnya dalam pakej jemaah ni dah ada situ insurans. Contoh macam RM50 insurans kita kan. Jemaah sakit pakai visa pelancong boleh cover perubatan sana. Kita cuba nak uruskan itu je lah. Sebab beza harga 2 hotel yang banyak RM50. RM50 murah lagi pada 2 hotel dia. Encik dapat buku lagi, buku umrah. Tak dapat apa dia. Oh, dapat tak lagi kan? Tak pernah pergi umrah lagi kan? Tak. Dia pergi je, pada daftar. Dia boleh belajar lah dulu. Khusus tu bila? Khusus buat masa ni kita tak ni lagi. Kita tak boleh hantar lagi kita dah. Sebab kan PKP ni kan tak boleh nak ramai-ramai. Dan juga kalau kita buat khusus tu 2-3 orang mesti ada. Nak cik simpan balik. Sekarang ni kita menunggu je lah. Mana yang beratus kita tak just ada. Yang nak tepat tak perlu. Kita kekal dengan deposit jemaah tu dulu. Nanti 2 bulan lagi nak terbang, makcik kena buat pasport, lepas tu kena pergi suntik, lepas tu ambil buat kembali visa. 3 benda tu je untuk soal kita akan uruskan visa. Tapi semua tu tunggu kami maklumkan lah. Contoh kalau kita nak belajar lagi pergi ni, kita tunda lagi lah. Duit jangan risau, duit kalau confirm boleh terbang pun memang bayar. Jangan bayar kan, confirm boleh terbang pun memang bayar. Jadi tak, duit tu kat kami je lah. Sekejap saya nak perimbas bagi ni dia buat. Kita tak perlu bayar lagi. Nanti nak masuk bulan dia akan kuali lah. Itu tinggal nombor telefon 079-959 nombor siapa? Dia nombor lah. Madinah hotel juga. Madinah hotel, daripada hotel 150. Itu gambaran hotel. Dia duduk dekat ni, Ansar jadi. Dia semua pintu belakang. Madinah. Sana Mekah. Dia yang di atas tu pintu belakang. Di depan dia. Di depan. Kiblat ke depan. Ke bawah. Dia ni, atas tu. Ya. Dia tulis Ansar jadi tu. Sebelah dia. Belah kiri. Belah kiri boleh belah ni. Dia bangunan nombor 4 lah kalau ikutkan. Tapi Madinah ni okey je. Yang penting tu Mekah. Sebab Madinah ni jalan dia mendatar. Kalau Mekah tu yang ada tulis Safa. Safa tu.
Itu je. Dia yang penting tu di Mekah sebab Mekah lagi jauh dia kena mendaki. Dia mau demi bukit. Dia Dia kena rata ni. dia rata kan. Ramai-ramai orang. Satu lagi dia dekat pintu 150 meter. Yang kala kuning tu, yang kat masjid yang kala kuning tu tempat Mana tempat perempuan. Ini. Dia kena lintas 2 jalan. Lebih kurang 150 meter lah. 150 meter tu lari dengan kita kan. Mana boleh lebih. 3 meter dia. Tak sampai. Dia antara 150 ke 200 meter. Itu. Kita 3 tempat ni. Ya. Dia lintas jalan 2. Ha. 300. Dia tak sampai lah. Letaklah 200 meter. Sebab dia lari celah bangunan. Satu 150 tak dapat. Satu lagi, dia punya, kita kirakan jarak daripada pagar. Daripada pagar masjid. Yang kala kuning tu tempat perempuan, wanita. Sebab tu kita pilih hotel di belakang tu. Sebab perempuan dekat. Lelaki lah jauh sikit, kena main ke depan kalau nak masuk Raudah lah. Kalau perempuan masuk Raudah yang kala kuning tu je lah. Tapi tiram Mutaifah ada kat Madinah. Mutaifah tiram. Dia akan bawa semua jumpa-jumpa perempuan. Dan juga ada masa dia jangan. Dan Mutaifah kita semua orang Malaysia. Kerjanya. Ya, kita bawa itu lah. Kita punya tiram ni flight hari-hari. Jadi penerbangan tu setiap hari masuk. Jadi kadang-kadang ada penerbangan esok, dia terbang dengan isteri dia akan jadi Mutaifah situ lah. Maknanya setiap hari tu mesti ada Mutaifah yang jaga. Jadual pejabat ke 9 malam, tunggu depan pintu pagar 17 tu je. Dia pakai tunggu situ untuk bawa masuk. Jadi dia beritahu main. Ada orang bawa lah. Depan tu lah, dia pakai tunggu depan tu lah. Itu Raudah ni, Raudah ni tu kat Angkar. Ya. Nabi kawasan ni juga Pak. Madinah ni tak boleh campur lagi perempuan. Tapi tempat mustajab doa tu Mekah pun banyak lagi. Lalu Mekah lah. Kalau macam lelaki ni tempat Nabi berdoa dulu, Raudah tu tempat Nabi berdoa dulu. Lelaki ya. Tapi dia bahagi dua situ. Perempuan boleh masuk sikit, lelaki boleh masuk sikit. Kira separuh-separuh kan? Separuh-separuh. Jadi Ya? Jelas. Kita punya laluan. Kita punya tunjuk, kita punya ni ya. Malaysia punya. Tapi lepas orang kata apa, SOP COVID ni tak tahu dah saya nak tunjuk nanti. Kita kena tengok juga. Sebab di Mekah pun dengar kata dia buka laluan depan hotel tu kan laluan masuk. Nanti balik ke belakang. Tak boleh satu way lah. Dia tak boleh keluar masuk. Dia satu way je. Masuk keluar belakang. Keluar lain. Selalunya depan hotel tiram tu, hotel Safa tu, jalan masuk. Keluar kat Bukit Maruah. Keluar ke Bukit Maruah, kita lengkong kat Safa, masuk hotel balik. Haji dah pergi ke umrah? Dah pergi ya. Dah berapa kali dah pergi? Kali dah. Banyak kali dah. Kali dah. perlu jadi tawih.